الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين من حكمتك. رب يسر ولا تعسر رب آتنا من خيرك والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Setelah hanya 3 minggu PhD, nama panjang ini 3 minggu PhD. Minggu pertama saya tak ingat saya ada berapa. Minggu kedua saya korang tak ada ingat. Minggu ketiga mulai balik, kalau malam tu jadilah mulai balik sanggup. Sampai ke air pun juga tetap berlepas. Kita air pun jadi rasa tempat pasal dilakukan dalam malamnya alhamdulillah kita berkesempatan untuk kita bertemu. Tapi kalau dalam Al-Quran apa Allah sebut? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu kata kamu nak buat sesuatu benda malaikat tidaklah disebut insya-Allah. Jangan kamu kata kamu nak buat benda keesokan hari dengan cara kamu tak kata pun insya-Allah. Kerana bila izin Allah boleh berlaku apa sahaja. Sebab itu kita letakkan pesan kita kepada Allah dengan syarat kita azab. Tak azab kita nak buat tapi kita tak dapat buat. Sebab itu dalam hadis Nabi apa yang dia kata? Man amma bihasanatin, siapa yang dia niat dalam hati dia nak buat baik, falam ya'malha, kemudian dia tak diizinkan untuk melakukan kebaikan tadi, kataballahu lahu hasanatan kamilah, nescaya Allah akan tulis baginya satu kebaikan. Fa in ya'malha kataballahu 10 amsalha ila 700 mu'afan mu'afa. Kalau dia buat, maka Allah boleh gandakan, Allah boleh jadikan letakkan 10 ganjaran pahala baginya dan boleh digandakan sampai kepada 700. Mengikut amalan yang kita buat. Sebab itu mungkin kalau kita tak niat, insya-Allah besok aku nak buat. Kita berniat nak buat kebaikan semua insya-Allah, maka dah dapat 1. Kita buat, kita dapat pula 10 dan digandakan dengan 700 mengikut apa yang Allah nak bagikan. Tapi kalau kita tak buat, kita dapat 1 itu saja. Tapi kalau orang yang kecoh, insya-Allah tapi insya-Allah tak nak pergi. Insya-Allah tak nak pergi, maka apa Allah tulis? Allah tulis jadi orang yang idza hadasa kadhiba, bila mana dia bercakap dia bohong. Masuk dalam kategori apa? Alamatul munafiq, tanda-tanda orang yang munafik. Sebab itu jaga dalam bercakap ni, kita kena jaga. Sebab itu yang Nabi penting sangat-sangat dalam bab perkara berkaitan tentang mulut, hingga Nabi sebut kepada Mu'adz bin Jabal, jaga benda yang memiliki semua amalan. Perkara yang memiliki semua amalan kita satu benda saja. Hati nak memperbaiki amalan, ada pun mulut nak jaga amalan. Bukan hati yang jaga amalan, mulut jaga amalan. Hati nak memperbaiki ketika mana kita nak buat amalan. Ada pun mulut setelah membuat amalan, mulut itu yang menjadikan amalan tadi kekal, ada pun amalan tadi ditukarkan, dihantar, ditransferkan kepada orang-orang kepada tempat-tempat yang lain. Contohnya, orang yang solat, orang yang haji, orang yang zakat, orang yang sedekah, pahalanya boleh dikumpulkan dan diberikan kepada orang yang lain. Bila mana disebut, dilaknat, dicerca, disebut, dimumpat perkara-perkara kepada orang-orang yang tertentu, automatik maka pahalanya tadi akan dibawa pergi kepada tempat yang lain. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung kembali perbincangan kita tentang pengajaran dan renungan. Kisah yang kita dah membaca pada minggu-minggu yang lalu. Yang semalam mungkin ramai yang pergi kuliah Ustaz Al-Har Idrus. Asal kuliah buat dekat umum. Dah sekali terpaksa ditukarkan buat dekat Bukit Katil. Buat dekat Bukit Katil. Kenapa tukar buat dekat Bukit Katil? Seorang kita cukup mat ke bukan tak cukup mat. Tapi seorang ada orang yang dengki, ada orang yang dia tak suka.
orang tak sokong orang kumpulan yang satu lagi, maka mereka tak suka dah sekali minta supaya dibuka dalam tempat yang baik. Saya sebut tuan-tuan ingat dalam Al-Quran, orang yang berlarang, orang yang berbuat baik. Kita jangan masuk kategori ini. Kategori orang yang suka larang. Orang nak buat baik, kita larang dia. Kita tak bagi kepada dia untuk melakukan apa-apa kebaikan. Sedangkan Islam sebut, Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau kita tengok surah Al-Alaq, apa Allah kata? Ara'aita alladhi yanha, hai manusia. Nak tak Allah kata, wahai Muhammad, kau tengok tak orang-orang yang suka melarang? Orang-orang yang melarang apa? Ara'aita alladhi yanha, wahai Muhammad dan wahai pengikut-pengikut Muhammad, kamu nampak atau tidak ada orang yang suka melarang? Abdan iza shalla, hamba Allah yang bila mana mereka nak solat, tiba-tiba dia larang tak bagi orang solat. Larangan, Allah kata jangan larang orang yang nak bersolat, jangan larang. Melainkan dia solat yang khurafat, solat yang hukumnya haram, yang itu tak perlu kita larang. Tapi pada solat yang baik, jangan larang dia. Baik, ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'ala al-huda, kamu orang yang larang. Kamu tahu ke tidak barangkali orang yang kamu larang itu orang yang duduk ke atas dalam hidayah. Orang yang duduk ke atas dalam hidayah ataupun orang yang nak cari hidayah Allah. Contoh, orang datang majlis ilmu ni orang nak cari hidayah, orang nak cari kebaikan, tiba-tiba kita larang jangan pergi majlis ilmu, jangan buat majlis ilmu. Kenapa majlis ilmu ni tempat bercampurnya pahaman-pahaman anti kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu? Maka jangan, kami akan larang, kami tak izinkan. Sedangkan Allah sebut dalam ayat selepas daripada itu, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Wahai kamu yang melarang, kamu sedar atau tidak sedar? Barangkali orang yang kamu larang itu orang yang nak mengajak manusia untuk menjadi orang yang bertakwa. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kamu orang yang melarang, kamu tahu ke tidak ketika mana kamu melarang Allah melihat perbuatan kamu? Ini yang kita kata manusia yang tak ingat akhirat, manusia yang tak takut kepada Allah, manusia yang takut kepada manusia. Kerana nak jaga hati bos dia, maka apa dia buat? Maka dia akan larang orang-orang yang buat kebaikan. Tujuannya nak bodek bos dia, nak tunjuk yang dia orang yang buat kerja. Apa Allah kata? Kalla, jangan buat macam tu. Fa'il lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ingat, jangan kamu buat, jangan larang orang solat, jangan larang orang yang nak cari hidayah, jangan larang orang yang nak mengajak manusia kepada perkara-perkara takwa. Dan jangan kamu buat fa'il lam yantahi, kalau sekiranya kamu tak stop daripada perbuatan kamu yang jahat itu, lanasfa'an bin nasiyah. Satu hari kami akan cabut ubun-ubun kepada kamu. Kami akan rentak ubun-ubun kepala. Tak mana ubun kepala? Tempat mendudukan kepala yang kat tengah sekali. Waktu baby kita, anak kita waktu kecil tu, kita tekan kat kepala dia, ada satu tempat yang lembut. Tempat yang lembut ni, tempat kat atas kepala ni, tempat yang paling sakit sekali. Tempat yang paling sakit. Dan besok di akhirat Allah nak marah sangat ke orang ni. Allah kata, aku akan cabut ubun-ubun kepala dia, rentak ubun daripada atas kepala dia supaya dia rasa sakit. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kerana apa kami sentak dia? Kerana dia telah melakukan pembohongan, dia melakukan kejahatan pada melarang orang-orang nak buat kebaikan. Baik, falyad'una dia, pada hari tersebut orang yang disentak itu dia boleh panggil siapa pun orang yang dia nak panggil. Dia nak panggil bos dia, silakan panggil. Dia nak panggil pokok dia, silakan panggil. Sana da'ud zabaniyah, kerana kami akan panggil tentera-tentera kami, iaitu malaikat zabaniyah yang menjaga bagi neraka. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, Allah kata. Dan jangan sekali-kali kamu buat macam tu. Taatlah kepada aku dan sujudlah kepada aku. Maknanya taat hanya mutlak kepada Allah dan sujud hanyalah tunduk, hanyalah mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak perlu kita nak takut kepada manusia tu. Waktu semalam kalau siapa yang perasan, apa Ustaz Al-Haq Kudus kata. Dia kata, dia kata ada soalan orang tanya, bagaimana cara kita nak kenal ulama usul? Ulama usul ni bukan ulama yang busuk, tapi boleh juga panggil ulama yang busuk. Dia busuk hati mereka. Walaupun mereka faham tentang agama Islam, tapi mereka tak suka orang-orang faham tentang agama Islam. Ulama usul ini adalah ulama jahat, ulama dunia, ulama yang nak cari kepentingan dunia. Lepas tu dia kata, tak malukan kamu, dia kata pergi belajar jauh-jauh
jauh, bawa balik kitab berdosen-dosen letak kat rumah. Tiba-tiba bila orang tanya tentang kebenaran, kamu sanggup menyembunyikan kebenaran tadi. Bahkan kamu pula melarang orang daripada memperkatakan kebenaran, dan yang kamu memperkatakan adalah perkara-perkara berkaitan tentang haid dan nifas. Lepas tu ada kadang-kala sebahagian daripada ulama-ulama kita bukan nak katakan mereka tidak ada kebaikan, banyak kebaikan yang mereka buat. Tapi sekurang-kurangnya janganlah jadi ulama yang hanya sekadar membicarakan soal haid dan nifas semata-mata. Adapun dalam bab-bab yang lain dibiarkan sepi, tidak ada teguran-teguran kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang mungkar. Tengok dalam tanya dalam bab kaitan tentang aurat, apa kita? Aurat itu wajib. Bila orang tanya berkaitan tentang batal dalam solat, apa kita? Solat-solat yang boleh membatalkan. Dalam bab berkaitan tentang sunat-sunat, kata perkara sunat, maka kita menitik beratkan. Tapi dalam bab perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara berkaitan tentang pemungkaran, tiba-tiba kita sanggup untuk nak diamkan diri. Sebab apa? Sebab kerana kita takut periuk nasib kita diganggu, ataupun periuk nasib kita akan hilang disebabkan oleh kerana kita memperkatakan berkaitan tentang kebenaran tersebut. Saya ditanya baru-baru ini waktu saya mengajar, kebetulan sekarang ni demam pilihan raya dan berlaku. Jadi macam-macam soalan. Hari ni hebat kat surau ni okey lagi, tak ada lagi orang tanya soalan kat saya pakai SMS. Satu tempat saya mengajar di Masjid Matan Duyung, semua soalan melalui SMS. Lepas saya mengajar, saya kena buka handphone, tengok soalan penuh daripada SMS. Ada orang yang kat kanan tanya. Sebab apa? Tak nak orang tahu siapa identiti yang bertanya tadi. Jadi bila SMS, soalan yang ditanya tu semua yang dahsyat-dahsyat, belakang semua yang gila. Kita nak jawab ni, jadi susah. Baik, kalau tak jawab, kita dah menyembunyikan kebenaran. Contoh, puak yang satu ni pula tanya supaya contoh dia kata, apa pandangan ustaz? Dia kata satu kumpulan yang suka buat kacau ni, suka buat demonstrasi jalanan dan sebagainya. Satu puak lagi pula, apa pandangan ustaz pula orang-orang yang menolak hukum-hukum Islam ni? Kan itu. Baik, kalau seorang ustaz tu ustaz yang nak cari makan, apa dia kata minta maaf, ini soalan politik, saya tak nak masuk campur. Saya tak nak terlibat dengan politik, saya bukan orang politik. Boleh dia jawab macam tu. Tapi nakkah dia jadi iaitu orang-orang yang ditemanan, orang yang menyembunyikan ilmu. Apa kata Nabi tentang ulama yang macam ni? Kata Nabi SAW, la tata'allamul 'ilm litubahu bil ulama. Jangan kamu menuntut ilmu untuk orang katakan yang kamu ini adalah seorang ulama, untuk kamu bermegah-megah. Walitubahu bihi walitujadu bihi sufaha. Dan untuk kamu bertengkar dengan orang dengan kepandaian kamu berkata-kata dan ilmu yang ada kepada kamu. Walitumaru bihi awal tasrafu bihi wujuhan nasi ilaikum, ataupun nak mengalihkan pandangan manusia kepada kamu. Maka orang-orang yang macam ni, kata Nabi, fa'alaikumun nar, ke atas kamu lah, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah tabaraka wa ta'ala, waktu dia bertemu dengan kawannya dan bila dia nak berpisah, dia akan cakap, utlubul ilm, tuntutlah ilmu, wansyuruhu, dan sebarkan ilmu tadi, wala taktumu, dan jangan kamu menyembunyikan ilmu. Punca ulama-ulama yang menyembunyikan ilmu menjadikan masyarakat ataupun rakyat, kita katakan, beradalah mereka dalam keadaan yang jahil. Sebab itu hari ini kalau kita tengok, kadang-kadang masyarakat kita duduk menitik beratkan soal ibadat yang khusus semata-mata. Kita duduk titik beratkan soal sah tak sah ni. Dalam bab berkaitan tentang wuduk, taharah, tak habis-habis lagi daripada kecil sampai ke tua. Tak habis-habis lagi soal berkaitan tentang solat daripada kecil sampai ke tua. Sedangkan dalam bab fiqh itu banyak hukum hakam yang berkaitan. Bahkan dalam Al-Quran juga terlalu banyak hukum hakam yang berkaitan. Hari Ahad yang lepas saya bagi satu kuliah keluarga. Ada satu keluarga yang besar kata ni, dia telefon saya, ustaz, saya minta tolong sangat-sangat. Dia kata, ustaz, tolong datang kat rumah saya. Hari ini kebetulan semua anak-anak saya, adik-adik saya ada dekat rumah. Jadi saya nak gunakan masa yang ada ini untuk kumpulkan dan nak panggil ustaz bagi tazkirah. Sebab di antara kami adik-adik ni ada yang jenis 11 dan 12 dan jenis ketegak, ataupun jenis susah nak terima, malas nak pergi ke masjid untuk ilmu. Jadi kami nak gunakan kesempatan ini, ustaz tolong bagi tazkirah sikit kat dia orang. Jadi saya bagi tazkirah kat dia orang berkaitan tentang kita dengan Al-Quran.
Kenapa hari ini menjadikan kadang-kadang Al-Quran itu tak bagi kesan kat kita? Sedangkan Umar Al-Khattab, orang yang paling ganas, orang yang bengis pada zaman sebelum Islam dia, orang yang kasar orangnya, bahkan orang yang boleh istilahkan di antara pembesar-pembesar Quraisy yang jahat dan kuat, tetapi dia boleh masuk Islam dengan hanya sekadar dengar ayat Al-Quran. Begitu juga dengan Utbah bin Rabi', orang yang kita ceritakan pada minggu-minggu yang lalu, orang yang paling cerdik di kalangan pembesar Quraisy. Dia boleh masuk Islam hanya sekadar mendengar sebahagian daripada ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Fussilat. Tetapi kita hari ini ni, lebih-lebih lagi golongan-golongan veteran kita yang tiap-tiap malam Jumaat membaca Yasin. Kenapa kita membaca Yasin tiap-tiap malam, tetapi tak bagi kesan apa-apa pun kepada kita tentang kepentingan Al-Quran dan bagaimana cara kita nak junjung Al-Quran tadi. Kerana apa? Saya pun sebut. Kerana di satu waktu kita baca Al-Quran tadi, kita hanya jadikan Al-Quran itu sebagai adat. Adat hanya sekadar dibaca pada malam Jumaat. Kenapa baca pada malam Jumaat? Tok nenek kami baca daripada zaman dahulu lagi. Ingat-ingat saya zaman atuk saya lagi malam Jumaat dia orang dah baca Yasin. Okay, jadi kita pun ikut turun-temurun baca Yasin juga sebab tok nenek kita buat. Maka kita bukan baca Yasin sebab bacaan Yasin itu pada surah Yasin tadi. Dan kita bukan baca Yasin sebab baca Yasin dari kerana Al-Quran yang hebat, tapi kita baca Yasin kerana sebagai adat taklid kita, ikutan kita kepada orang-orang yang terdahulu. Ini yang tak kena. Ini ramai di antara kita. Contohnya, kenapa khatam Al-Quran? Sebab nak kahwin. Orang kata nak kahwin kena khatam Al-Quran dan ambil berkat Al-Quran. Ambil berkat Al-Quran hanya pada bab nak kahwin saja. Dan kenapa baca Al-Quran ni? Nak ambil berkat, buka majlis. Untuk buka majlis saja baca Al-Quran. Pengisian majlis sikit pun tak ikut Al-Quran. Buka parlimen, baca doa, baca Al-Quran, sebut nama Allah. Dalam pengisian perlembagaan tak diisi pun dengan Al-Quran. Dalam perlembagaan diletakkan agama tempat paling tinggi, tapi pada perlembagaan itu sendiri tak ikut pun pada Al-Quran yang diletakkan ke atas. Ini punca yang menjadikan Al-Quran tak akan beri kesan kepada manusia kerana dia sendiri yang tutup hati dia untuk Al-Quran tadi. Sebab tu kalau kita tengok Allah sebut dalam Al-Quran, apa Allah kata? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Hei manusia, kenapa kamu tak nak ambil faham dengan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun pada hati kamu untuk adanya satu lapisan yang menutupi daripada kamu memahami Al-Quran. Maknanya diri kita ni jadi jauh dengan Al-Quran kerana ada lapisan yang tutup. Apa dia lapisan yang tutup tadi? Kerana kita baca Al-Quran untuk adat, ataupun kita baca Al-Quran untuk perubatan. Kita baca Al-Quran untuk jadi pendinding rumah kita daripada pencuri dan penjama. Sebab tu kita baca Al-Quran. Lain daripada tu kita tak ingat kepada Al-Quran itu. Sebab tu kita kata nak tak nak, Al-Quran itu dia kena jadikan sebagai dastur perlembagaan. Al-Quran tu dia kena jadikan sebagai diri Islam yang bergerak. Kita kena jadikan diri kita Al-Quran yang bergerak dengan cara kita mesti patuh dan taat dan kena ikut Al-Quran. Nak ikut Al-Quran pula kena belajar. Kalau lah tak belajar macam mana kita nak ikut Al-Quran? Baca Al-Quran pun tak pandai macam mana kita nak ikut Al-Quran? Sebab tu dia saling berkait di antara ilmu yang kita belajar dan cara bagaimana kita meletakkan Al-Quran pada tempatnya yang betul. Bukan hanya sekadar diletakkan, dihiaskan, dilukiskan Al-Quran, kemudian diletakkan pada tempat-tempat yang tertentu. Sebab itu kalau kita tengok kenapa orang-orang dahulu dia dengar ayat Al-Quran sekali tapi dia boleh patuh, dia boleh tertarik kepada Islam. Puncanya kerana waktu dia nak dengar Al-Quran itu dia buka hati dia. Bagaimana kisah Utbah bin Rabi' tadi. Utbah bin Rabi' yang kita ceritakan dahulu, dia tanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, aku dah selesai tawaran aku kepada engkau." Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Wahai Utbah bin Rabi'ah, nak tak aku berikan pula tawaran aku kepada engkau?" Dia kata, "Kalau begitu, silakan, aku nak dengar apa tawaran engkau." Perkataan silakan tadi menunjukkan hati dia terbuka. "Wahai Muhammad, kau ceritakan kepada aku apa tawaran yang kau nak beri." Maknanya dia bukakan, sediakan diri dia untuk cuba dengar apa yang Muhammad nak sebut. Sama sebagaimana Abu Umar Al-Khattab, waktu ketika mana dia tahu yang adik dia masuk Islam, dia tanya, "Hei," dia kata, "apa yang Muhammad tu ajarkan kepada engkau? Kau ceritakan ke aku? Cuba kau cakap ke aku apa yang Muhammad tu telah ajar kepada engkau." Soalan itu soalan yang dia nak tahu apa yang dia ajar sehingga kau sanggup tinggalkan agama asal kau. Maka dia buka hati dia nak dengar, tengok apa yang kau dapat. Akhir sekali
Disebabkan soalan dia untuk bertanya tentang Al-Quran yang menjadikan dia dapat hidayah tadi. Walaupun pada asasnya beliau adalah orang yang paling bersifat keras kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu kita kata kita pada hari ini jangan sampai ke tahap kita degil, jangan sampai ke tahap kita sendiri jadi tak suka kepada Al-Quran, tak suka kepada orang-orang yang cuba nak menjadikan Al-Quran letakkan pada tempat yang paling tinggi. Tak suka kita kepada orang-orang yang cuba nak mengatabkan Islam. Bahkan kita cerca, kita kutuk orang-orang yang cuba nak melakukan Islam dengan mengatakan itu Islam mereka, Islam sebenarnya macam lain. Itu Islam kau ni, Islam kami ataupun Islam yang sebenar bukan macam tu. Lepas tu kita kata tak kisahlah apa saja dakwaan kamu, pergi cari kat mana Islam yang betul. Cari kat mana Islam yang betul, tunjukkan. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang yang beriman, kalau kamu berselisih pandangan di antara satu sama lain, hendaklah kamu kembali balik kepada Al-Quran dan juga kembali kepada Rasul. Itu pun kalau sekiranya kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul kamu Muhammad SAW. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka pengajaran kita daripada kisah yang lalu, Nabi diberikan tawaran yang lumayan. Maka petanda pertama yang kita dapat lihat daripada kes yang berlaku yang telah kita ceritakan, nak menunjukkan kepada kita betapa hebatnya dan aslinya, originalnya dakwah Nabi itu. Tidak maknanya dikaitkan dengan apa-apa pun keinginan yang ada dalam diri manusia. Nabi berdakwah bukan kerana dia nakkan habuan dunia. Sebagaimana hari ini ada juga di sebahagian orang-orang agama ni yang nak cari habuan dunia ketika mana mereka nak berdakwah. Kita telefon ni, Ustaz ramai ni yang minat dekat Ustaz ni, orang nak jemput Ustaz datang ceramah. Dia kata boleh, dia kata cuba call saya punya PA. Call lah kita kat PA dia kata boleh, dia kata berapa jam nak jemput ceramah. Okey, kita pun sebutlah nak jemput ceramah 1 jam. Okey, dia kata tak apa 1 jam, kita nak bayaran. Kita kata siapa yang jemput ni? Kita pun sebutlah kami jemput daripada MMU. MMU ni mesti harga kita letakkan harga RM2,000 untuk 1 jam. Baik. Kemudian minta maaf lah saya datang daripada Kuala Lumpur. Jadi saya nak satu bilik untuk saya. Dia kata untuk saya rehat dekat hotel. Maka RM2,000 letakkan bayaran yang tertentu. Mungkin ada orang kata, bab lain boleh bayar, kenapa bab agama tak boleh bayar? Memang betul kita kata tak ada masalah. Tapi kadang-kadang jangan sampai ke tahap kita mengkomersialkan agama sehingga menjadikan kita letakkan asas dan mencari keuntungan itu lebih daripada segala-galanya. Boleh tak boleh orang yang mengajar agama ni untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit? Boleh. Tetapi bukan pada yang dia ajar, tapi pada masa dia. Itu boleh. Contohnya kita pun faham, kita jemput ustaz-ustaz daripada jauh datang ceramah. Jarak perjalanan dia, duit minyak kereta dan sebagainya, kita boleh bayar. Tapi kadang-kadang mengambil kesempatan daripada kita katakan market yang menghendaki iaitu orang agama sehingga diletakkan harga yang tertentu. Baik. Maka Nabi, kalaulah kita katakan kita nak katakan Islam membenarkan, sudah tentu Nabi awal-awal lagi akan letakkan harga. Bila mana ditanya oleh Utbah bin Rabi', kalau engkau nak jadi kaya, kalau agama yang engkau suruh ini agama yang nak menjadikan manusia kaya, nak jadikan diri engkau kaya, nak tak kami berikan kekayaan kepada engkau wahai Muhammad? Nabi kata bukan itu yang aku nak. Nabi bukan nak cari kekayaan. Begitu juga bila ditanya kalaulah agama yang engkau suruh ini agama yang mementingkan puasa, kami akan berikan puasa kepada kamu wahai Muhammad. Sama juga Nabi kita bukan semata-mata sekadar nak cari puasa, tapi lebih tinggi dan lebih mulia lagi daripada itu kerana nak menyebarkan ajaran Islam kepada orang ramai. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku ni dia tulis dua orang tokoh orientalis barat, mustasyriqin. Maknanya orientalis ni orang-orang di pihak barat yang mengkaji tentang ilmu timur, iaitu orang-orang yang mengkaji tentang ilmu Islam. Mereka mengkaji dan belajar bukan tujuan kerana nak cari kebaikan, tapi kerana nak cari keburukan yang ada di dalam agama Islam. Apa mereka buat? Dia kaji tentang Islam, tentang sirah Nabi, dan dia mengatakan sesungguhnya Muhammad dahulu kala kenapa dia boleh jadi seorang yang hebat, dan dakwah yang dibuat oleh Muhammad, dia nak cari kuasa. Lepas tu kita tengok Muhammad sanggup dia pergi daripada Mekah pergi ke Madinah semata-mata kerana nak dapatkan kuasa. Kerana kuasa itulah motif yang sebenar kenapa dia berdakwah, kerana dia gila mencari kuasa, kerana dia nak memerintah.
Maka jawapan kita kepada mereka, dua orang yang bernama, seorang bernama Rima dan seorang bernama Van Proten. Saya tak tahu lah sebutan saya betul ke tidak. Nak kata masalah, tak masalah itu nama pelik kan ini dia. Tapi dalam buku ni tu dia macam itulah. Dua orang barat yang dipanggil Mustashriqin, yang mana mereka kaji tentang ilmu Islam dan mereka mengatakan Muhammad dia nak cari kuasa. Muhammad dia nak carikan kekayaan dan dia nak jadi raja. Sebab tu yang dia cari, iaitu pengikut-pengikut dia di kalangan masyarakat rakyat yang marhain, orang-orang yang kelas-kelas bawahan untuk menjadi pengikut kepada mereka ataupun kepada dia. Maka jawapan kita, apa yang berlaku kisah Utbah menawarkan kepada Nabi kuasa dan juga kekayaan dan juga wanita, tetapi Nabi tolak kerana bukan dakwah Islam itu bukan hanya kerana nakkan kuasa semata-mata, tetapi lebih mulia dan lebih hebat lagi nak dibandingkan dengan perkara tadi. Dan begitu juga kalau kita tengok, kalau Nabi nak cari kekayaan, sudah tentu Nabi akan hidup cara orang yang hebat. Kerana pun Nabi dah pun mendapat kuasa tadi, Nabi jadi seorang presiden, ketua negara. Kalau hari ini ketua negara itu kalau dinamakan sebagai sultan ataupun raja, maka Nabi adalah seorang raja. Kalau kita katakan yang paling besar dalam sesebuah negara itu adalah Perdana Menteri, paling kurang Nabi akan minta, binakan kepada aku satu istana yang hebat kerana nak tunjukkan kekuasaan yang aku ada. Tapi apa yang Nabi ada? Sebuah bilik yang kecil sahaja berdekatan dengan Masjid Nabawi, yang ukurannya hanyalah sekadar kita katakan sebesar bilik kita yang ada di rumah kita pada hari ini. Baik, kemudian ketika mana Aisyah meriwayatkan satu hadis yang sahih, ketika mana Nabi wafat, tidak ada satu benda pun yang Nabi tinggalkan, melainkan beberapa keping roti yang kering yang aku makan dan aku tak sanggup makan lagi lepas daripada itu. Nabi tinggalkan roti yang kering. Bahkan Aisyah pernah mengatakan, di rumah kami tak pernah makan pun makanan yang paling sedap dan paling hebat, melainkan dalam hadis-hadis yang menceritakan Nabi makan makanan-makanan yang sedap, semuanya dijamu oleh sahabat-sahabat Nabi. Contohnya hadis yang menceritakan Nabi suka makan buah kambing. Bukan maknanya Nabi setiap hari dia cakap kat pembantu dia, hari ni kau pergi cari buah kambing, aku nak masak nasi mandi. Ataupun besok pula kau pergi cari buah kambing sebab aku suka buah kambing, aku nak panggang pula. Nabi tak pernah buat macam tu. Kat rumah Nabi makan benda yang paling basic, iaitu makanan bagi orang yang paling rendah. Ada pun makanan yang hebat yang Nabi makan ketika mana dijamu oleh kawan-kawan Nabi. Dalam keadaan sahabat-sahabat Nabi ramai yang kaya-kaya. Kalau kita nak katakan, takkanlah sahabat Nabi nak biarkan. Kalau kita istilahkan zaman hari ini kita ada kroni, takkanlah aku bagi jawatan ke kau sebagai pembantu aku menteri. Tiba-tiba aku miskin, kau kaya. Mana acik? Kau mesti, kalau kau kaya, aku juga mesti kaya. Ini istilah kroni ataupun pada zaman hari ini. Tapi tidak bagi Nabi. Kau kaya disebabkan memang kau kaya, tapi bukan kekayaan yang aku cari. Diceritakan di dalam kitab sirah bagaimana turunnya ayat Al-Quran dalam satu surah, iaitu surah Al-Isra, surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab Allah ceritakan bagaimana Aisyah, maknanya perempuan-perempuan zaman Nabi dan perempuan zaman hari ini tak banyak beza pun. Cumanya mungkin keimanan mereka lebih daripada kita. Tetapi nak katakan perempuan, baik perempuan yang kita katakan kuat dengan agama ataupun tidak, tetap ada naluri kemanusiaan yang dah pun ada dalam diri mereka. Apa yang berlaku pada waktu tersebut? Aisyah jadi ketua. Dia jadi ketua, dia kumpulkan semua isteri Nabi. Dia orang berbincang ramai-ramai nak pergi demonstrasi kat Nabi. Maknanya tak puas hati kat Nabi. Apa mereka buat? Nak pergi jumpa Nabi, wahai Muhammad, wahai suami kami, iaitu Muhammad SAW. Kami ramai-ramai ni nak minta, boleh tak tolong tambah sedikit duit dapur kepada kami. Kami nak makan yang sedap-sedap ni. Kenapa kami malu? Kenapa? Kerana badan kebajikan isteri-isteri menteri yang lain semua makan sedap-sedap. Kami isteri Perdana Menteri tiba-tiba makan benda yang biasa saja. Tengok orang lain pakai cincin besar-besar, kami takkan tak boleh nak pakai cincin sekali. Kami pun teringin juga nak pakai cincin yang harga 24 juta. 24 juta contohnya. Okey, boleh tak boleh? Okey, pergi mereka jumpa Nabi. Dah kali dia minta Nabi tambahkan sikit duit. Tambah. Boleh tak boleh tambah? Boleh, pada hukumnya harus. Isteri boleh minta, tak ada masalah. Bahkan dapat suami yang penekut, isteri boleh ambil, tak dikira sebagai curi. Minta tak dapat. Abang, duit dapur sehari RM10, mana nak cukup? Hari ni harga ikan sekilo pun dah RM13. Itu pun ikan yang paling common sekali. Takkan RM10 bagi kat saya, kita nak makan apa, saya masak tak sedap, abang marah. Minta tolong tambah sikit duit ni, duit belanja dapur ni. Okay. Baik, suami kata aku tak kira RM10 tu saja aku bagi kat kau. Tu boleh saya baik aku bagi. Kalau aku tak bagi, contohnya
Kita pun pergi cek hari-hari, suami kita tidur, kita pun buka cek dia tengok. Tengok ada banyak. Betulan pula baru dapat beli. Ada RM50 letak kali. Okay, apa kita buat? Dah kali kita pergi cabut RM50. Apa tujuan RM50? Nak beli kelengkapan yang wajib kita kena beli. Jadi kita ambil RM50, kita beli kelengkapan dapur. Maka apa kita lama hukumnya haram. Isteri tadi ambil tak dinamakan mencuri itu. Kalau sekiranya dia ambil untuk tujuan yang macam tu. Tapi kalau dia ambil dia pergi beli gelang, itu tak boleh dinamakan mencuri, hukumnya haram. Ataupun dia ambil dia pergi beli gincu, dia pergi beli bedak, benda yang tak ada hukum wajib, maka tak dibenarkan pada syarak. Melainkan pada bab-bab perkara-perkara yang berkaitan tentang nafkah semata-mata dia boleh ambil, maka tanpa perlu minta izin pun dibenarkan pada syarak untuk dia ambil. Baik, maka isteri Nabi dia pergi jumpa Nabi dan minta untuk Nabi bagi kat dia orang sama taraf sebagaimana isteri-isteri sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mereka dapat daripada suami mereka. Osman Ibn Affan, orang yang kaya. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kaya. Umar Al-Khattab, orang yang kaya. Dan ramai di antara sahabat-sahabat Nabi ni orang-orang yang kaya belaka-belaka. Walaupun mereka duduk, kita katakan pada permulaannya mereka orang yang susah, tapi Allah murahkan rezeki mereka. Dan bila mana isteri-isteri Nabi ni tengok isteri-isteri sahabat yang lain semua hebat-hebat belaka, maka dia orang pun pakat ramai-ramai nak pergi minta tambah sikit duit kepada mereka, duit bulanan ataupun untuk nak mereka belikan kelengkapan, persiapan dan pakaian supaya mereka tak kurang nak dibandingkan dengan isteri-isteri sahabat-sahabat yang lain. Baik, maka Nabi SAW terdiam dan Nabi mukanya menunjukkan muka orang yang penuh marah. Orang yang marah, maknanya Nabi tak suka dengan permintaan daripada isteri-isteri Nabi tadi. Maka Nabi tak jawab apa. Dan perkara yang berlaku kepada Nabi, kalau sekiranya Nabi terdiam, maka pada waktu tersebut akan turun wahyu menunjukkan apa pandangan Nabi dan apa benda yang Nabi perlu buat. Maka turunlah ayat daripada surah Al-Ahzab tadi, ayat yang berbunyi, Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajika, wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalaulah sekiranya kamu semua nakkan perhiasan dunia, nakkan dunia dan segala perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kata dia, hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu yang minta kepada kamu tadi, kalaulah sekalian kamu menginginkan penghidupan dunia dan segala perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan mut'ah kepada engkau. Iaitu mut'ah ini salah satu pemberian yang suami kena berikan kepada isteri bila mana dia ceraikan isteri dia. Kau nak sangat boleh, tapi dengan syarat aku cerai, aku bagi dunia yang kau nak tadi. Okey, baik. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keredaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa pun yang berbuat baik di antara kamu pahala yang cukup besar. Maka Nabi kata, pilih, kau nak dunia ke kau nak akhirat? Kalau kau nak dunia, aku boleh bagi dunia, dan tapi dengan syarat aku ceraikan kau. Tapi kalau kau nak akhirat, kau nakkan kebahagiaan yang Allah janjikan, kau tunggu dan kau bersabar, insya-Allah orang semua akan dapat apa yang Allah janjikan kepada kamu semua ketika mana kamu berada di akhirat kelak. Maka diceritakan Nabi baca dua potongan ayat ini dan bagi mereka peluang untuk mereka pilih yang mana mereka nak, hidup dunia yang penuh dengan aneka kesenangan dan kemewahan, ataupun nak mengutamakan penghidupan akhirat berada di samping Nabi SAW. Maka kesemua mereka telah pilih, kami memilih penghidupan di samping Nabi, mengikut riwayat Ibnu Katsir dan riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan keadaan cerita pada tafsir ayat yang tadi. Maka kat situlah kita dapat lihat contoh bagaimana aslinya kita katakan dakwah Nabi, walaupun isteri-isteri yang dia sayang, tapi dia tak dapat nak mengatasi kasih dan sayang Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tak akan menggadaikan prinsip Islam itu sendiri walaupun yang berada di hadapannya adalah isteri-isteri yang mereka yang dia kasihi. Adapun kita pada hari ini, isteri tak minta lebih pun, bang boleh tak bang? Orang kata pakai tudung bulat tak apa-apa nak cantik. Ataupun tengok dia pakai jubah selalu, boleh tak saya nak cuba pakai seluar? Kawan-kawan banyak yang dah pakai seluar, dia orang kata seluar tu yang kain lembut-lembut sikit tu, seluar tu tak ketat pun, seluar besar. Baik, kita pun tak apalah pakailah seluar besar.
Lepas pakai seluar besar, kawan pula pakai seluar jeans. Boleh tak bang pakai seluar jeans? Anak pakai seluar pun bukan apa-apa. Jadi suami pun bagi tak apa, janji awak cantik, saya senang hati orang puji awak, saya minta seronok. Contohnya. Maka sebab apa? Sebab isteri minta. Isteri minta disebabkan isteri minta dia sanggup bagi, walaupun benda tersebut adalah perkara-perkara yang haram. Bang, rumah kita ni TV besar berdapat. Orang zaman sekarang mana pakai lagi TV besar-besar, orang pakai TV yang nipis semua. Saya tengok hari tu kat Tesco, TV yang nipis 42 inci baru RM900. Dulu betul mahal, sekarang ni dah RM900. Takkan dia tak boleh nak beli. Jadi suami pun fikir-fikir je, kira-kira duit gaji aku ni tak berapa nak cukup setiap bulan. Maka tiba-tiba buat dia kata hari ni kau pergi buat roadblock dekat satu jalan. Pergi buat roadblock, dia tengok-tengok ada peluang untuk dia dapat duit lebih. Tahan orang tak ada lesen. Lesen, mana lesen tak ada. Dia kata, betul macam mana cik? Macam mana pun dia kata saman lah. Satu saman 300. Dia kata, cik takkan tak boleh kira, boleh nak kira. Berapa kau boleh bayar tak? Saya dah pernah guna. Naik kereta rotek mati tak pasal. Tiba-tiba kena tahan. Kena tahan, dia kata, rotek mati dia pagi-pagi kan sikit. Kemudian dia tak pagi dekat-dekat, orang pagi kami jauh lagi. Dan pagi dia pun datang. Datang dia kata, buat IC. Buat lesen semua, kita pun bagi kat dia. Dia pun kata, hidup mana ni? Hidup Kedah. Dia kata, Kedah ni saya ada di balik. Sembang tentang pengalaman masa keluarga. Dia kata, bila dia sembang saya sama ni? Lama jauh saya sembang ni. Dan kerja itu macam mana? Dia kata, kerja apa ni? Saya kerja dekat mengajar kat ibu. Masyarakat dia banyak. Dia kata, habis tu macam mana? Nak bayar saman tu dia macam mana? Dia kata, kalau boleh tak bayar saman dia kata, dia kata, nak bayar saman boleh. Dia kata, kita kira agak balik lah. Dia kata, buat kira-kira, buat macam mana? Dia kata, agak-agak lah pokok dia beri. Dia kata, ambil IC, pergi masuk ke dalam kereta, letak duit bawah IC, letak balik jumpa dia. Sebab IC dia balik kat dia. Dan kali, saya pun tercengang-cengang. Saya pergi kat dia, saya kata, cik, minta maaf lah cik. Saya mengajar kat FB tapi saya ustaz. Saya ustaz. Dia beritahu saya ustaz. Asal-asal cik ustaz boleh terlibat macam ni. Dia kata, ada dah tengok dia. Dia kata, ya. Dia tak pula, dia kata, dia adalah dia kata. Aku tahu. Nasib baik dia malu juga. Tapi kalau muka yang tak malu, susah. Macam yang saya ceritakan, bayar tempat. Naik kereta dengan tadi ipar saya. Dia tahan dengan polis. Tahan dengan polis, kawasan 60 bawa 80. Dia tahan, dia kata, cik, kawasan ni bawa sikap sekarang ni. Kawasan 60, cik bawa 78, kata salah. Saya mau kata, lah lebih sikit, dia lebih 18. Kita buat kira lah. Dia kata, boleh, dia kata, agak-agak depan, bukan 3 hari cukup lah. Dia ambil buku, dia letak kat cermin. Last kali, adik ipar saya ditampur cakap banyak, ambil keluar RM20 tu, masuk dalam buku, dia pun tutup buku dalam. Saya kata, kenapa ni? Dia kata, habis tu dia kata, dia pada zaman, dia bagi RM20. Dia pun cik sekejap. Dia pun letak dia, ada apa? Dia kata, duit tu, dengan jamu anak ni, cik bukan seorang, cukup pakai duit haram. Jawab pada betul. Dia kata, jangan makan, jangan bagi makan anak bini, makan seorang-seorang, sebab itu duit haram. Sebab itu penting, isteri-isteri penting sebagai tulang belakang pada suami. Baik, tengok suami malas sikit pergi ke surau, kita rajinkan dia untuk pergi surau, ingatkan dia kepada akhirat. Suami ni dia lain macam. Suami ni dia tak tahulah kalau masuk kalau macam saya lah. Saya ni tak boleh suruh. Kalau suruh ni dia jadi dia macam sikit kita tu. Pasal dia macam, dia tercabar kalau disuruh. Sebab tu kita suka buat sendiri. Contohnya bang, sampah banyak kat belakang boleh nak buang. Kalau cakap macam tu memang takkan buang. Okey. Macam bila nak buang, kita sendiri akan buang. Jangan disuruh. Kalau disuruh dia tercabar sikit. Tapi nak tak nak dia kena suruh. Suruh kali pertama mungkin dia buat tak tahu. Tapi suruh banyak kali dengan 3 kali suruh, kita pun makin habis kali dengan beberapa sampah kita buang. Maka dia kata dia kena suruh kelap sikit. Kelap sikit. Lepas tu isteri dia peranan cukup hebat. Dan suami-suami mereka yang tak sedar diri ni. Lepas tu dan suami pula dia kena bijak. Bila mana berhadapan dengan isteri yang mungkin meminta itu dan meminta ini. Ini lumrah. Kalau dalam cerita ni isteri Nabi meminta, ini kan pula isteri kita. Isteri kita sudah tentulah lebih daripada tu. Kadang-kadang dia duduk bilik, lama-lama tengok bilik gelap, dia tahu ni bilik dia macam dia gelap ni. Kita pun buat tak dengar lah. Okey, baik dia kata. Gelap dia tengok lama dia mungkin longgar. Okey, dia longgar, tengok mungkin kecil. Tengok orang tu dia kata gelap besar. Ini kat mana dia tahu. Kita pasal gelap, kita pun buat tak dengar. Okey, baik. Kalau kita layan juga, habis. Jadi, kita yang suami ni dia kena pandai. Kita kena pandai. Cakap dia gelap di akhirat itu lebih hebat. Gelap di akhirat lebih hebat. Gelap kat dunia tak hebat. Tapi gelap di akhirat itu lebih
hebat. Nak mana nak gelar akhirat kau gelar kat dunia. Contohnya kita sebut benda-benda yang macam tu. Didik mereka dengan agama, jangan didik mereka dengan kekerasan. Ini ada berlaku ni seorang sahabat kita. Seorang sahabat kita, dia datang mengadu, dia kata ada tak kalau ada pun saya sebut sebut. Tak ada. Okay, tak ada pun saya sebut sebagai pengajaran. Isteri dia kata, suami datang mengadu, dia kata, Ustaz, isteri saya suka marah kat saya. Okay. Saya pun tanya kenapa isteri marah. Dia kata isteri saya cakap saya kedekut. Mungkin isteri saya cakap saya kedekut. Dia kata kenapa yang isteri cakap saya kedekut. Dia kata saya dah pencin Ustaz, jadi saya dapat duit tu banyak juga. Kadang-kadang dia minta benda pelik-pelik, benda tu saya rasa tak payah, tak perlu tukar, tapi dia nak tukar. Contoh dia kata langsir kat rumah tu elok lagi, tapi dia cakap minta duit kat saya nak tukar langsir yang baru. Saya pun tak bagi, dia cakap kat saya awak ni kedekut. Saya doakan supaya kata benda awak besok habis, begitu saja. Dia kata besok awak akan jadi bapa perdana sebab awak kedekut sangat-sangat. Apa awak ingat duit awak nak bawa sampai ke kubur. Isteri pun marah juga bila suami jenis kedekut macam tu. Sebab tu kita kata suami dan isteri dia kena pandai dalam perkara-perkara yang macam tu. Dia kena pandai bijak untuk cara nak handle. Kalau dulu waktu murat kami pandai kan ayat takkan dalam bab simpul dia tak boleh lah. Tapi jangan kata kadang-kadang kita ustaz kalah juga dalam bab macam tu. Sungguh kadang-kadang bab anak-anak itu suami isteri anak belum lagi anak-anak. Kita zaman anak-anak dahulu minta apa semua tak dapat. Abang beli biskut, tengok kawan-kawan beli biskut pakai. Kita pun training tak pakai jalan. Abang beli biskut, belajar malah dah tidak beli biskut. Masuk sekolah menengah pula, tengok kawan-kawan pakai motor. Waktu tu motor Honda Cup C70 ke C50. Betul saya pun tak ingat. Okey abang beli motor. Dia kata motor belajar malah dah tidak pakai motor. Masuk tengok orang belajar silat. Abang belajar silat apa? Dia kata silat. Orang zaman sekarang tak pakai silat, pakai pistol nampak orang nak silat. Okey contohnya semua tak bagi. Bila kita tak dapat, kita memberontak dalaman. Okey bila kita dah berkahwin, kita dah ada anak. Jadi kita nak menampung kembali kita yang tak dapat waktu kecil kita bagi ke anak kita hari ini. Itu yang menjahanam ke anak kita. Saya kadang-kadang mengalah kalah dengan anak. Mungkin Allah Ta'ala mungkin disebabkan kita jaga dulu kat Allah. Bila sekali kita keluar dengan anak, nak apa dah tu beli, nak apa nak ni beli, nak apa nak tu beli. Mula kita rasa seronok kalau kita dapat penuh keinginan anak kita. Tapi bila kita dah beli balik rumah dia main sekejap, dia waktu dia tinggal. Lepas tu kita fikir balik, bahaya. Bila kita ingat balik ibu bapa kita layan kita dahulu, semua benda yang kita minta tak dapat. Tak dapat tadi bukan maksud tak sayang. Tak dapat tadi kerana dia sayang kat kita. Dia tak nak kita seronok dengan benda-benda yang macam tu sampai ke satu tahap kita lupa tentang dunia yang kita hidup pada waktu sekarang ni. Lepas tu bapak saya minta duit kat dia. Malu kat orang ni, kat sekolah ni, orang lain semua dah bayar yuran dah. List dah tik. Nama Muhammad Najib bin Qasim, bila dah bayar yuran ni, orang lain semua dah bayar. Kita pun duduk saja. Balik pergi ke rumah, tengok orang tua kita dah bayar kerja. Kita pun pergi cek dengan orang duit tak ada. Nanti kita pun cakap, abang, cikgu minta duit, bayar yuran sekolah. Jadi, apa kata? Bapak kata, dia kata tak tahu, kita tengok lah, dia kata, nantilah aku cari duit dulu kat mana-mana tempat dan tak ada duit, dia kata dia nak bayar yuran. Tengoklah sehari dua lagi pergi cakap kat cikgu, bukan 2-3 hari dia pergi bayar. Nak pergi cari dulu kat mana tempat ada duit. Itu dia, dia kata, pergi jumpa cikgu, bapak saya kata 2-3 hari lagi dia tak ada duit, dia nak bayar. Baik, setiap kali minta duit tak pernah dia bagi dekat saya. Waktu saya minta terus balik, semua 2-3 hari lepas tu. Waktu kita kecil kita tak tahu apa rahsia tu. Bila kita dah besar, bukan bapak saya cerita, mak saya cerita. Dia tahu kenapa, orang tahu tak kenapa waktu orang dulu orang minta duit kat bapak orang tak bagi waktu itu juga. Kenapa? Tujuannya dia nak ajar kamu semua, jangan semua benda yang kamu minta kamu dapat terus pada waktu itu. Maknanya nak didik anak supaya jangan setiap benda yang kita minta kita akan dapat, sampai ke satu hari kita minta kita tak dapat. Maka waktu tersebut dia akan berontak. Maka biasakan dengan jangan bagi pada waktu tersebut, bagi pada waktu yang lain. Supaya dia tahu betapa susah yang nak dapatkan duit tadi. Tapi itulah maknanya ibu bapa kita ajar macam tu, tapi kita pula zaman hari ni jadi susah. Anak minta duit, contohnya apa? Main duit RM10 nak pergi sekolah. Kita pun keluar kawan ni duit RM1, RM10 dengan duit RM20 lebih kurang sama kala. Keluar RM20, ambil lah kata. Okey, ambil RM20 tak ada masalah. Anak minta RM20, kita boleh ambil RM20 yang lebih tu kan. Kau pandai-pandai lah pada apa, jadi tak kisah.
Contohnya anak minta RM1, kita bagi RM5. Jadi tak kisah ni yang bahaya. Kesan pada didikan mungkin tak kena pada waktu tu, kena pada waktu yang akan datang. Besok anak kita jadi bini orang. Dia tu biasa minta kat bapak dia, semua dia dapat. Minta kereta bapak bagi, minta gelang bapak bagi, minta laptop bapak bagi. Dapat suami pula, suami yang jenis dia tu akan diri. Minta laptop, tak dapat laptop. Dapat apa? Dapat yang lain. Apa dapat laptop ke apa yang tak tahu. Okey, minta apa? Minta gelang, dia bagi gelang Zuliat kat kita. Okey, contoh dia. Minta pinggan, dia bagi pinggan. Minta makarok, dia bagi apa? Bagi pinggan hak tak ada nama dia semua tu. Hak jangan kata ni basuh pinggan boleh pecahkan tu jatuh lagi. Okey, baik. Sebab apa? Sebab dia dah biasa dengan dapat. Apabila sekali dia akan minta-minta seperti itu. Lepas tu kita kata didikan agama itu didikan yang paling terbaik untuk isteri ataupun untuk suami dalam kita melayani rumah tangga. Lepas tu kita kata dalam bab-bab yang tadi kena jaga. Hari itu saya ceritakan lebih-lebih lagi dalam keadaan kalau isteri kita tengah apa namanya tengah mengandung, tengah pregnant. Okey, saya 3 orang anak, tiga kena bulan puasa. Bulan puasa je mengandung, bulan puasa saja mengandung. Masuk bulan puasa mana yang start tahun ni ada ke tidak? Saya kata tahun ni tak kena bulan puasa, tapi kena upaya saya kata. Itu tahun ni masuk yang keempat dulu. Setiap kali isteri kita mengandung ada saja dia bawa macam-macam perangai. Setiap anak ada, anak sulung, anak kedua, anak ketiga dia panggil apa? Panggil apa? Bawa budak. Bawa budak. Dia minta benda pelik-pelik. Bayangkan tengok, anak yang pertama nak makan buah pelang orang. Okey. Buah pelang orang balik rumah. Lepas tu kita kata kita kena bijak. Waktu tu kita tak pandai lagi. Waktu tu kita duk yang hukum dia, pantang silap sikit keluar hukum Al-Quran tu. Okey. Orang yang tak faham Al-Quran, kita tiba-tiba nak keluarkan Al-Quran lagi-lagi lah faham. Balik kerja kita pukul 5, tengok rumah sebelah buah mangga dia, buah mangga yang hijau-hijau. Dia kata, bang, buah mangga hijau. Kita saya teringin buah mangga rumah jiran kita. Boleh tak pergi ambil? Dia kata, ambil. Apa dia kata? Kalau orang nak kat kedai, saya boleh pergi. Orang tiga saya boleh beli. Tak payah pergi minta kawan. Kita tak nak, tak suka minta kawan. Kalau nak, kita boleh beli. Kalau kita dah beli, tak ada masalah. Kalau nak beli, saya kata, okey, kajak lagi saya keluar, saya pergi beli. Dia kata, tak nak yang beli, nak hak rumah dia juga. Tak nak yang beli, nak rumah dia. Saya kata, saya tak nak beli. Dia kata, potong jari pun saya tak akan minta kawan. Saya tak akan minta. Tak sanggup kita nak pergi minta. Tuan, minta buang pelang sikit, saya nak tak sanggup kat keluar kita nak cakap. Dia kata, oh minta tolong sikit pun tak boleh. Dia kata, aku minta tolong satu belum lagi minta besar-besar. Saya pun diam. Jadi apa dia kata? Kalau awak tak nak, saya pergi ambil sekali. Bayangkan tengok. Dah lah jiran tak ada kat rumah. Isteri yang tengah mengandung nak pergi ambil lagi buang pelang. Upaya isteri banyak pokok. Baik. Apa kita kata? Dia kata, okey, kalau awak nak makan benda yang haram, nak bagi kandungan awak makan benda yang haram, silakan. Cakap yang tu dia paling penting lah tu. Maknanya bayangkan tengok suami cakap isteri, awak nak makan benda yang haram, pergilah ambil. Baik, waktu tu kita tak pandai berkomunikasi. Kalau kira hukum je, hukum haram jawab. Nanti kita tak pandai nak ayat-ayat lagi. Baik, betulan pula tak sempat nak bercerita. Okey. Last kali tak apalah. Saya pun, dia pun maaf, kita pun maaf buat minta benda yang bukan hak kita. Kita pun keluar dah siap-siap pergi mengajar semua. Balik-balik rumah tengok baik dia dekat kursi dan minum makan pulang cecah darah. Dia kata, ini mencabar ni. Mencabar. Aku dah kata dah tadi jangan ambil, dia pergi ambil juga. Saya kata, eloklah. Saya kata makan benda yang haram. Dia kata, esok jadi darah lagi dapat ke anak esok. Kita geram. Sebab kita geram, kita cakap. Setelah kali dia tak cakap apa. Saya pun fikir-fikir balik. Tak apalah, saya pun keluar. Keluar di rumah, pergi ke rumah jiran. Tengok jiran dah ada. Dia kata, cik, bang, isteri saya ambil buang pelang. Dia kata tadi dia datang. Dia kata, saya tolong kait lagu dia. Saya betul. Saya baik dia dah bagi. Saya ingat nanti panjat ambil sendiri. Saya dah pergi cakap dari isteri saya dah ambil buang pelang. Setelah kali, diam macam tu. Bila dah lama sikit, kita pun makin hari, makin belajar. Pengalaman semua makin utama. Kita pun tahu. Maknanya benda-benda tu semua adalah kita kata benda yang dah memang ada dalam diri mana-mana perempuan pun. Semuanya, lelaki dia kena bijak untuk nak menghadapan dengan situasi-situasi macam tu. Pukul 2 pagi, anak yang kedua saya tak ingat dah. Saya ingin nak makan apa. Tapi anak yang keempat ni, pukul 3 pagi, kejut. Abang dah kata nak makan McDonald tengah malam. Pukul 3 malam, 3 pagi, nak makan McDonald. Dia kata, buat tadi tu pergi esok kena dulu. Tapi sekarang ni kita dah faham. Tak apalah. Makan ke 3 malam, ke 3 malam. Kita keluar pergi cari ke 3 malam. Balik rumah tak makan, makan sikit saja. Tapi kehendak yang kita katakan kehendak tadi. Maka sebab kita tahu cara macam mana kita nak handle dalam perkara-perkara yang macam tu.
Lepas tu kita kata, dalam bab isteri itu tanggungjawab bagi suami. Tanggungjawab bagi suami, so kita kena bijak cara macam mana untuk kita nak atasi. Sudah tentu banyak perkara-perkara yang akan berlaku yang kadang-kadang mungkin menyebabkan kita hilang sabar, tapi itulah adalah dugaan. Lepas tu kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, isteri itu adalah amanah. Isteri itu adalah amanah. Kemudian yang pula isteri itu, tujuan suami itu menjadi suami itu adalah ujian daripada Allah untuk cara bagaimana lelaki-lelaki yang jadi suami itu untuk mereka berhadapan dengan isteri dan mereka bersabar dengan tarenah yang ada yang terdapat pada isteri-isteri. Kalau isteri Nabi pun berada dalam keadaan yang sedemikian, ini kan pula isteri kita. Semuanya perkara yang paling terbaik adalah diminta agama itu yang paling terbaik untuk nak menyelesaikan apa sahaja masalah yang berlaku. Lepas tu saya kata suami-suami mana-mana baik, walaupun sesibuk mana kita kena ambil sekurang-kurangnya satu waktu lah. Kita solat dengan isteri kita. Tak boleh solat yang fardu, ambil solat sunat. Kemudian yang pula waktu baca Al-Quran, kita biar isteri kita baca Al-Quran, kita tegur. Kita baca Al-Quran bagi isteri kita tegur. Dia benda-benda yang berkaitan tentang agama ini yang menjadi pengikat, menjadikan mereka hormat kat kita. Tapi kalau kita buat benda-benda yang lain daripada agama, dia tak berapa dekat sangat. Tapi kalau kita tunjukkan model ataupun cara yang berkaitan agama ni, sekurang-kurangnya dia ada ikatan dan ada keberkatan yang Allah akan berikan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kemudian petanda yang kedua daripada peristiwa yang berlaku ini yang tunjukkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dipegang oleh Nabi SAW dalam menjalankan dakwah Nabi. Maknanya Nabi konsisten. Dan Nabi juga pada waktu tersebut berprinsip. Kerana soal dakwah Islam, soal Islam ini bukan soal yang boleh dibeli dengan apa-apa habuan dunia. Kerana dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun kita ketahui yang Nabi perlukan kepada puasa untuk nak menyebarkan dakwah, tetapi kalau puasa itu diberikan hanya sekadar nak melampiaskan nafsu, nak mengikut hawa nafsu, maka pada waktu tersebut matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun pada asasnya kita perlukan kepada puasa. Lepas tu hari ini kalau kita tengok ada orang yang nak cari puasa dengan mengatakan dengan puasa itu kami dapat menjalankan perintah Islam, ya, tapi dalam waktu yang sama jangan lupa dalam aspek yang dinamakan aspek tarbiyah. Puasa perlu, tapi perlu juga tarbiyah, pengisian dari sudut rohani. Kita perlukan kepada kemajuan pembangunan, waktu yang sama kerohanian itu cukup penting. Waktu kita bukan hanya sekadar nakkan bangunan yang tinggi, kita bukan sekadar nakkan bantuan duit yang dibayar oleh kerajaan kepada kita secara tahunan atau secara bulanan. Kita bukan sekadar nakkan prasarana yang baik, tapi kita nakkan keamanan dari sudut jiwa kita, roh kita. Dan begitu juga dalam aspek kerohanian kita, kerana kita nak bentuk masyarakat yang patuh dan taat kepada Allah. Bukan hanya sekadar nak membentuk manusia yang sukakan dan meletakkan material itu sebagai fokus utama kepada mereka. Bagi saya cukup tak setuju kalau dibiasakan manusia dengan cara hanya sekadar diberikan kepada mereka kepada bab-bab berkaitan tentang kewangan, duit, harta benda dunia, kerana menjadikan mereka fokus hanya kepada kesenangan yang sebegitu. Sedangkan matlamat yang paling harus kita letakkan paling tinggi dan paling mulia adalah matlamat meletakkan Islam agama itu pada tempat yang paling tinggi. Kerana orang yang baik agamanya, maka orang itu akan mempunyai peribadi yang baik juga. Kerana baik seorang itu kerana baik agama dia, rosak seseorang itu kerana rosak pada agama dia. Maka memperbaiki agama lebih aula, lebih utama nak dibandingkan dengan memperbaiki dalam perkara-perkara berkaitan tentang material dan perkara-perkara yang kita katakan bersifat dengan sifat madiyah, perkara-perkara yang bersifat legal dan sebagainya. Apa guna kita kaya? Apa guna kita maju tetapi kita ketinggalan dari sudut akhlak? Kita tengok hari ini, dahulu anak-anak kita yang masuk universiti, bahkan orang-orang yang kerja sebagai cikgu ni, jawatan yang paling dihormati, cikgu, ketua bantuk, penghulu ke, tentera ke, polis ke, jawatan yang paling dihormati. Masuk mana-mana kampung, orang bagi buah, orang bagi bagang, macam-macam pada orang hormat. Siapa yang pergi belajar kat universiti ni, orang yang dihormati kerana dia orang yang hebat. Hari ini, siapa yang masuk universiti, daripada dia tak tahu benda yang jahat, menjadikan dia hebat pada perkara jahat. Daripada asal, sebelum masuk universiti, orang yang pakai tudung, masuk universiti jadi tak pakai tudung. Daripada orang yang baik dari sudut akhlak, sebelum masuk universiti jadi orang yang buruk akhlak. Maka pusat pengajian kita tak boleh nak menjamin seorang itu jadi baik. Mungkin dia hanya sekadar boleh jamin dia dapat sijil, tapi untuk menjadikan akhlak yang baik tak dapat. Kerana kita hanya meletakkan
iaitu mengisi dari sudut fizikal, kita tak isi dari sudut kerohanian. Lepas tu kita kata nak tak nak, kita kena kembali balik apa yang Nabi buat dan diterapkan dengan akidah yang sihat, akidah yang betul, kerohanian yang mantap dan akhlak yang baik. Maka kat situlah akan melahirkan generasi-generasi yang hebat sebagaimana generasi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in. Baik, wallahu a'lam, insya-Allah kita akan sambung nanti pada petanda yang ketiga tentang apa yang peristiwa yang berlaku ini, pengajaran yang ketiga daripada perkara-perkara yang telah kita ceritakan sebelum ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat kalau sekalian ada soalan. Ada soalan? Ada soalan dari mau jawab? Ada tak? Ustaz, Ya. pertanyaan Ustaz, boleh Ustaz terangkan pasal istilah Ustaz? Sebab sekarang kalau kita tengok sampai sekarang macam ambil remeh-remeh tau, pasal istilah. Boleh Ustaz uraikan pasal istilah? Yang macam mana? Ikhtilaf. Okey, ikhtilaf. Okey, baik. Minta yang bertanya minta tanya Ustaz boleh terangkan soal yang dinamakan sebagai ikhtilaf. Apa dia ikhtilaf? Ikhtalata yahtalitu ikhtilatan fa huwa muhtalitun dalam bahasa Arab. Ikhtilaf ni maknanya bercampur. Okey, bercampur. Okey, kemudian pula ikhtilaf ni juga datang daripada kalimah yang digunakan untuk blender. Blender kita panggil mukhallal. Blender daripada kalimah ikhtilaf juga. Blender tu masuk bawang, masuk cabai, masuk segala macam mana ni, tekan terus dia akan bercampur segala benda macam dalam tu. Baik, maka ikhtilaf ni maksudnya bercampur. Bercampur apa? Di antara lelaki dan perempuan. Baik, dalam Islam kita ada hukum yang tertentu berkaitan campuran lelaki dan perempuan. Okey, yang pertama sekali, lelaki dan perempuan perlu dibezakan. Bezakan apa? Yang pertama, beza dari sudut pakaian. Wajib dibezakan di antara lelaki dan perempuan dari sudut pakaian. Pada Islam membezakan dua gender pada sudut fizikal dan cara hidup. Adapun dalam bab, bukan membezakan pada amalan, tidak pada pakaian. Anda nak membezakan dalam bab gender tadi. Baik, kemudian yang keduanya pula, dalam Islam, dalam bab ikhtilaf itu, lelaki dan perempuan itu dilarang. Okey, dilarang, tidak dilarang untuk mengadakan apa-apa berurusan di antara satu sama yang lain. Tetapi di sana ada larangan-larangan yang tertentu supaya yang dibuat oleh Islam atas dasar apa? Kerana takutkan berlakunya fitnah. Okey, baik. Contohnya dalam Al-Quran Allah sebut wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati kepada zina. Zina haram. Berzina itu adalah haram. Dan bila mana Islam katakan zina haram, Islam akan tutup semua jalan-jalan yang membawa kepada benda yang haram tadi. Antaranya, disebabkan zina haram, Islam mewajibkan perempuan tutup aurat, lelaki tutup aurat. Kerana bila tak tutup aurat boleh mendatangkan gairah. Maka Islam suruh wajibkan tutup aurat. Baik, kemudian Islam juga meletakkan had atau cara ketika mana berkomunikasi di antara lelaki dan perempuan. Baik, dalam masa ikhtilaf itu bukan masa perjodohan semata-mata. Kadang-kadang mereka dalam keadaan berurusan, walaupun mungkin di sebalik langsir, mungkin di sebalik telefon, mungkin ketika mana berchatting, mungkin ketika mana mereka tak ada berdekatan, tetapi boleh juga berlaku ikhtilaf tadi, bukan hanya sekadar duduk-dudukan. Contoh dalam bab perkara cakap telefon, ataupun dalam ketika mana chatting, dalam berhubung dengan Facebook dan sebagainya, menggunakan ayat-ayat yang boleh menimbulkan kegairahan. Yang pertama, kita kena tahu orang perempuan, dia kena tahu orang lelaki ni dia pasal dia lebih. Orang lelaki paling kuat pasal dia orang lelaki. Kadang-kadang tak ada apa telefon. Contohnya, pelajar perempuan dia tak pinjam buku daripada pelajar lelaki. Tak apalah, kita pun bagilah buku kat dia. Kemudian pelajar perempuan pun cakap, awak terima kasih dia pinjamkan saya buku. Dan memang perempuan jadi lembut. Tulis pula ayat dalam SPM. Awak terima kasih ya pinjam saya buku. Kemudian letak pula gambar muka senyum. Okey, dia pula tanya muka jenis pasal. Macam dia pun baca pula dengan nada yang romantik. Awak terima kasih ya pinjamkan saya buku. Okey, dia pun terpasal. Dia kata dia ni pasal-pasal ni macam tertarik kat aku ni. Ini dah jadi tidur, tangan letak kat dahi. Apa pun teringat perempuan tadi. Okey, baik. Kemudian perempuan tu pula tengok yang lelaki pun start hantar mesej pula, hantar mesej yang jiwa. Okey, dah sekali bermulalah iaitu ayat-ayat cinta dan sebagainya. Walaupun dengan mesej tetap dinamakan ikhtilaf. Walaupun tanpa bertemu, hanya sekadar mesej. Lepas tu dalam Islam, apa Islam letakkan? Islam letakkan hak. Islam tak kata jangan berzina semata-mata, tapi Islam letakkan benda-benda yang boleh membawa pergi kepada zina. Antaranya sahabat-sahabat Nabi dan isteri Nabi. Isteri Nabi, isteri seorang pemimpin, sudah tentu menjadi perhatian kepada semua sahabat. Baik, sehingga turun satu ayat Allah mengatakan فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Wahai kamu lelaki-lelaki di zaman Nabi, sahabat-sahabat sekalian,
Kalau kamu nak memohon sesuatu benda daripada isteri Nabi, mohonlah di sebalik hijab. Baik, apa yang dimaksudkan sebagai hijab? Mufassirin mengatakan hijab tadi yang pertama langsir. Okey, jangan berurusan berdepan, takut timbul fitnah. Kerana kadang-kadang tengok dia fitnah macam mana? Biasa kita akan bercakap. Tengok okey, contohnya isteri ustaz Haji itu comelnya walaupun biasa saja. Tapi sebab isteri ustaz, dia orang kata comel yang bila isteri ustaz Haji itu dia pakai di luar kembang, tak tahu kat mana dia beli, betul. Maka dia akan jadi bualan sebab isteri orang yang dikenali ataupun isteri Nabi, maka dia akan jadi perbualan. Maka Islam nak tutup, takut jadikan isteri ini sebagai perbualan sahabat-sahabat, terus Islam letakkan had, iaitu dengan cara kamu nak cakap dengan isteri Nabi pada urusan yang tertentu boleh. Nak kata cakap, jangan cakap tak boleh juga. Nampak teruk sangat Islam, boleh cakap tapi di sebalik hijab. Maknanya di sebalik hijab letakkan benda yang menghalang, benda yang menghalang. Sebab tu contoh kita isteri-isteri ataupun mana-mana perempuan anak-anak dara kita besar dekat dia, kalau ada orang datang kat rumah, apa nak buat? Okey, orang datang assalamualaikum. Okey, isteri pun keluar dengan sanggulnya, pakai baju pelawarnya. Keluar rumah pakai tudung, tapi duduk kat rumah tak pakai tudung. Orang datang kat rumah pun tak pakai tudung. Keluar rumah, haji tak ada. Kita tengok, sampai isteri Pak Haji ni pukul 12 tengah hari pakai baju pelawar lagi. Contohnya dah mula pula. Asalnya lu tengok pakai tudung yang elok, tiba-tiba waktu pergi rumah nampak nampak keadaan isteri dia dalam keadaan yang macam tu. Maka mungkin waktu bercakap dengan kawan-kawan tadi pergi rumah Pak Haji tu, tengok isteri dia walaupun semua sekat-sekat tapi masih bergetah lagi kalau gunakan ucapan. Maka Islam nak tutup benda macam tu. Isteri-isteri ataupun anak-anak dara orang datang ke rumah apa buat? Kalau ada tingkap, buka sedikit saja. Dan nak bagi dengar suara saja. Buka pintu tak payah nak tunjuk buka, tunjuk sedikit saja. Maknanya sekadar kita dengar suara tu, minta maaflah suami saya tak ada, ataupun mainlah masuk dulu suami saya tak ada. Itu lagi jangan. Bagi saya kita kata, masuk kita kata jaga, kena pandai isteri dan anak-anak kita kena pandai. Kalau kita nak biasakan dengan adab-adab Islam. Kalau kita buat adab yang macam ni, maka dia akan mendatangkan lebih banyak keselamatan kepada kita. Itu maksud jangan ikhtilaf tadi. Okey, yang kedua masuk hijab tadi, iaitu bukan hijab langsir, hijab suara. Hijab suara dan perkataan. Maksud hijab suara dan perkataan itu diterjemahkan dalam salah satu ayat yang lain. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya nisa al-Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa ini taqwaitunna. Kamu tak sama dengan perempuan-perempuan di luar sana kalau sekiranya kamu bertakwa. Maknanya ada dua perbezaan. Satu perempuan yang biasa, satu perempuan yang menjadi isteri Nabi. Perempuan yang mukminat, yang beriman kepada Allah, dia takkan sama. Jangan kamu jadikan diri kamu sama sebagai perempuan kat luar sana yang tidak ada iman. Maka lastunna ka'ahadin minan nisa idza taqaitunna fala tahba'na bil qaul. Jangan kamu melembutkan suara kamu fayat ma'alladzi fi qalbihi marad, yang akan menyebabkan lelaki-lelaki yang mempunyai penyakit dalam hati mereka akan jadi tertarik kepada kamu. Okey, punca kenapa larangan memperlembutkan suara pada tahap yang biasa. Maksud memperlembutkan suara perempuan memang dah lembut. Jangan melembutkan lagi bawah daripada paras yang dah pun tabi'i kita yang dah sememangnya ada. Contoh, biasa orang perempuan bagi salam, assalamualaikum, lembut suara dia biasa. Salam cakap dalam telefon, kita dengar, ini anak dara dia ke mak dia ni, dengar suara lembut sangat, rupanya mak dia. Sebab apa suara terlalu lembut? Apa sekali orang yang dia cakap telefon tu rasa lain macam. Sebab lelaki tak semua sama. Ada yang jenis mudah pasal hatinya mudah tertarik walaupun hanya sekadar mendengar suara. Ini dibuktikan daripada Al-Quran tadi. Lepas tu saya selalu sebut kat anak murid saya, kamu jumpa saya kat luar sana, nak bagi salam boleh. Tapi tak jangan bagi salam pada cara yang biasa saja, jangan bagi salam dengan cara yang luar biasa. Mentang-mentang saya ustaz kepada kamu, pengajar kamu, maka kamu bagi salam kat saya luar biasa nak dibandingkan dengan orang lain. Jumpa kawan kamu, Assalamualaikum. Okey, contoh. Jumpa ustaz, Assalamualaikum ustaz. Saya kata ustaz, bila orang kalau bagi salam macam tu, dia kata tak payah ketemu lembut, bagi salam biasa ataupun tak payah bagi salam langsung. Nak senyum pun jangan ada senyum berlebih. Nanti kamu senyum berlebih takut saya pasal pula nanti. Ataupun kamu senyum kat saya, isteri saya tengok kamu senyum, tengok saya tengok kat awak pula. Dia kata awak murah saya tak betul-betul awak kena. Okey, baik, jangan langsung. Tak payah langsung, senang cerita. Baik, baca Islam jaga dalam bab perkara yang macam ni. Tak payah nak lembutkan suara, melainkan pada keadaan yang biasa. Tak payah nak lembutkan suara, dia tu bukan maksud cakap kasar. Tidak, cakap pada yang biasa. Sebagaimana kita cakap, jangan dilembutkan lebih lagi daripada itu. Baik, yang ketiganya pula dalam bab ayat-ayat yang digunakan. Kalau terutama mesej, kita akan
rasa seronok ataupun rasa tertarik mana-mana lelaki kepada mana-mana perempuan ataupun perempuan kepada mana-mana lelaki. Itu kita kena jaga. Kalau kita jaga dalam bab perkara macam ni, insya-Allah Allah akan gantikan balik nikmat yang kita tak terhingga. Bagaimana saya pernah ceritakan seorang sahabat saya, dia jaga mata, dia jaga telinga. Dia tak pernah dengar benda yang haram, dia tak nak dengar benda yang haram, dan dia tak nak tengok benda yang haram. Baik, bila dia berkahwin, malam pertama dia berkahwin, kita orang pun teringin. Sebab dia ni orang yang paling pemalu. Nama Ustaz Sukarudin, Ustaz di Kelantan, mengajar dekat Muhammad di Kelantan. Kali ini kata salah, jadi Ustaz di Melayu. Dia ni manusia yang paling pemalu. Kita cerita pasal perempuan, dia tutup muka malu. Malu sebab kita bercakap pasal perempuan, tapi dia pelik kenapa tutup muka. Dia tengok tutup muka. Malu kita cerita pasal perempuan. Dan kali kita pun kata, ya Allah, dia ni macam manalah dia ni nak berkahwin besok kalau dah malu sebegitu muka. Dia tak boleh kalau Allah kami hak gatal-gatal, dia tak kahwin-kahwin, dia yang tak gatal kahwin awal daripada kami. Bila dia dah kahwin, kita pun pergi ziarah ke rumah dia. Kalau nak selidik apa yang dah berlaku, malam sudah kahwin, pagi besok dia sampai rumah dia. Ustaz, nak tanya ni, macam mana pengalaman orang berkahwin, malu ke tidak? Dia pun dulu bersila kat rumah kita elok. Kita pun parti semua dia, parti muka, parti tangan, semua tengok pokok ada kesan-kesan itu. Dah remaja. Dah kali pun dia kata Najib, dia kata aku nak bagi saham, nak cerita saham. Dia kata aku cakap, dia kata memang tu terang cakap aku tak pernah dan tak nak dengar benda-benda yang kotor, dan aku tak pernah dengar benda-benda yang kotor. Mata aku pun aku tak ingin nak tengok benda yang kotor, dan aku tak nak tengok benda-benda yang kotor. Maka dia kata kalau kau boleh jaga benda yang macam ni, Allah akan gantikan benda yang engkau tak sangka-sangka. Ini yang dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan kepada dia, dan Allah berikan ganjaran yang dia tak sangka-sangka. Memang tak sangka Allah bagi kat dia dapat isteri yang sebegitu rupa. Dia kata aku tak pernah tengok perempuan. Kali pertama aku tengok isteri aku dalam keadaan yang luar biasa, aku takut dalam belenggu dia. Maknanya kenapa takut dalam belenggu? Terlalu terkejut. Dia kata, ya Allah, rupanya macam ni, tak pernah terbayang. Dia kata, kau itu. Maknanya benda yang dia tengok itu satu nikmat yang dia tak pernah tengok sebelum itu. Itu yang kita katakan hebat. Hebat dan nikmat Allah gantikan kepada orang-orang yang jaga benda-benda yang haram. Allah berikan benda yang dia tak ternilai pun hebatnya. Itu yang kita kata penting sangat-sangat. Jadi seorang lelaki yang bertakwa, orang yang jaga benda-benda yang Allah haram. Jika dalam perkara yang macam ini. Baik, kemudian yang ketiga, dalam perkara berkaitan tentang ikhtilat ni, iaitu jangan berduaan. Ataupun bukan sekadar berduaan, pada yang ketiga adalah syaitan. Begitu juga majlis yang ada lelaki dan perempuan tetapi bercampur lelaki dan perempuan tadi, maka hendaklah dipisahkan perempuan pada tempatnya, lelaki pada tempatnya. Kalau duduk bersama-sama, maka dinamakan ikhtilat. Hukum ikhtilat adalah haram walaupun pada majlis agama. Contohnya perempuan kata asyik lelaki tapi duduk kat depan, kami nak duduk kat depan juga, maka bercampur perempuan kat sana, dekat sini, dekat tengah ada, bercampur lagi perempuan, maka majlis kita yang asalnya dapat rahmat, maka dapat musibat, kita dapat musibah, ataupun dapat bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita ada etika dan yang betul nak tunjukkan kepada kita cantiknya Islam tadi, kerana nak jaga kita daripada terhindar daripada perkara-perkara fitnah. Baik. Wallahu a'lam, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijma' hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana shaqiyyan wa la mahruma wa la mathura. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa 'amala alladhi yuballighuna ila hubbik. واجعل حبك أحب إلينا ومن أهلنا ومن أنفسنا ومن الماء البارد على الظما والحمد لله رب العالمين.